Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Malaysia hari ini. Selamat pagi. Dah pun membuka tirai pagi anda hari ini. Macam kami ni, macam membuka jendela anda. Fuyo. Cak! Saya buka pintu. Oh, kau itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Ya, apa khabar semua? Semoga keadaan yang sihat walafiat. Hari ini anda bertemu dengan kami berdua, Fazli Fuad dan juga saya, Sofia Nur Solihatun. Dan so tentunya 26 Julai 2021, Isnin 16 Zulhijjah 1442 Hijrah. Minggu yang baru. Minggu yang baru. Dan kami doakan agar anda semua dalam keadaan yang sihat, baik setelah mengharungi hujung minggu yang lalulah. Kan? Kadang-kadang kalau kita ni rasa macam tekanan, depresi dan sebagainya, kita memang tunggu hari minggu ni. Contohlah Jumaat Jumaat untuk anda yang mungkin berada di Kawasan Timur, Johor kan. Sabtu Ahad tu sebenarnya adalah masa untuk kita nak melapangkan minda kita, apa semua stres kita. Yalah, kita faham sekarang ni kan orang duk cakap pasal COVID kan. Jadi saya rasa anda hari Sabtu Ahad tu macam menggunakan waktu terluang tu macam mana caranya, macam cerita pasal COVID dia kan. Jadi kita rasa macam lakukan aktiviti-aktiviti yang boleh meriliskan segala masalah kita. Tetapi hakikatnya kan Afad, kalau kita cakap tentang sekarang ni dengan Perintah Kawalan Pergerakan nak keluar rumah pun tak boleh. Kebanyakan masanya kita akan menggunakan masa kita dengan peranti. Jadi persoalan di sini, adakah kita benar-benar menggunakan akses kepada internet, media sosial dan sebagainya dengan cara yang berhemah, dengan cara yang baik, ataupun kita mungkin nak mencari masalah pula di media sosial. Kita dalam konteks buli cyber, kerana satu laporan telah pun mengatakan bahawa sepanjang pandemik ini, kejadian cyberbully ini semakin lama semakin meningkat. Ya, semakin lama semakin meningkat. Saya setujulah kan, sebab dah ramai sangat orang duk rumah apa semua kan. Selain daripada mereka ni mungkin melihat program-program dekat TV, drama, filem, tapi saya percaya mereka akan sikit sebanyak akan tengok dekat handphone tu, mereka akan biasalah scroll Instagram ke Facebook ke kan. Jadi kadang-kadang ada di antara kita yang macam ada sengaja mencari kesalahan. Betul. Ada di antara kita yang macam nak cari maklumat. Tetapi kadang-kadang benda itu tiba-tiba saja terlintas dekat fikiran kita, kita nampak mungkinlah. Okey, kita tahu bahawa untuk bully cyber ni Sofia kan, banyaklah orang yang kena, figura-figura hebat, pemimpin, artis, tak terkecuali orang awam, kawan-kawan kita pun boleh kena juga kan. Cerita cakap pasal body shaming lah apa semua kan. Kadang-kadang benda tu kita memang tak terfikir pun. Dia tak ada tau macam minat, bukan minat tapi Niat dia tak ada. Tapi tiba-tiba bila dah scroll nampak pula gambar-gambar apa-apa semua, boleh pula nak tulis apa-apa komen kan. Tapi dia tak tahu kesannya tu nanti bagaimana kan. Zaman ini info identiti seorang boleh dan mudah didapati di media sosial. Tapi adakah kita sebenarnya menggunakan akal fikiran kita, empati kita bila kita meletakkan, orang kata melempiaskan komen-komen yang kejam dan keji. Dan orang kata bila kita tengok orang yang di cyberbully ni, dikena cyberbully ini, mereka seakan-akan macam mendapat serangan bertubi-tubi tau. Jadi kita bayangkan kalau seseorang itu memulakan perkara negatif seperti ini, ramai lagi yang akan turut serta, dan ini sekaligus menunjukkan apakah sebenarnya identiti dan kematangan kita dalam bermasyarakat, walaupun bukan berdepan, tapi di belakang peranti kita itu cukup berani sekali. Betul. Dia macam orang pergi berperang, bawa tentera-tenteranya lah kan. Apabila kita dah bagi satu komen kat situ, mereka bawa kawan-kawan dia duk hentam satu individu apa semua kan. Tapi apa yang kita marah sekarang ni, nak hentam. Tapi kadang-kadang mereka ni tidak menggunakan akaun yang sebenar. Mereka saja buat akaun palsu apa semua, semata-mata nak kecam dan sebagainya. Tak apa, kita akan bincangkan tentang perkara ini nanti berkaitan dengan bully cyber. Tapi kita masih lagi nak cakap pasal Olimpik. Betul. Kan? So tentunya hari ini kita akan bertanya khabar dan melihat bagaimana situasi atlet-atlet kita, kontingen kita yang berada di Tokyo ketika ini. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Datuk Seri Riza Naina American, Menteri Belia dan Sukan kita. So tentunya kita nak tanya bagaimana persiapan mereka di sana. Kita difahamkan yang kamp atlet tu juga ada kes positif ketika ini. Tentunya tekanannya agak tinggi juga, bukan saja tekanan dalam menjadi seorang Olimpian, tetapi situasi semasa berdepan dengan COVID-19 ini. Jadi kita akan perincikan itu juga. Dan bercakap pasal Olimpik, saya nak sentuh sikit lah kan pasal Olimpik ni. Tadi pun Sofia ada cakap ada di kalangan atlet dan juga petugas-petugas yang berada dekat sana pun dah terjangkiti COVID-19. Totalnya 123 tak salah saya kes dekat sana kan. Saya rasa mungkin sedikit sebanyak akan mengganggu jugalah prestasi atlet kan. Mungkin apabila kita nak melakukan sesuatu tugasan, contohnya macam apa pertandingan kan, kadang-kadang sedikit dekat fikiran kita rasa macam risau kan, terjangkit dan sebagainya. Tapi benda-benda macam tu mungkin pihak ISN, MSN, pihak KBS sendiri, saya rasa sebelum sampai ke Jepun tu mereka dah pun bagi 100% support kan untuk mereka ni menolak apa sahaja yang berlaku kat sana kan. Betul. Dan berbalik semula, kalau kita nak melemparkan kata-kata di media sosial dan sekadar kita melempiaskan saja, tapi fikirkan juga kepada para atlet kita, kita sepatutnya memberikan satu semangat yang baru untuk mereka. Bayangkan tiada penonton dengan kamp
atlet yang ada kes positif. Jadi tekanan sangat tinggi. Kita harapkan mereka dapat mengukuhkan lagi prestasi mereka sepanjang Olimpik ini. Ya, dan di hujung nanti macam biasalah kita ada artis hari ni. Kan. Okey, artis hari ni namanya ialah Aman Nasim. Jadi kalau anda nak mengenali dengan lebih rapat lagi Aman Nasim, pastikan anda kekal bersama kami di MHI. Okey, hari ni. Dan bukan kita berdua saja. Kata berdua, bukan berdua. Tak nak asyik berdua dengan awak je. Alamak. Siapa agaknya seorang lagi ni? Seorang lagi ni berada di lokasi untuk memberikan kita gambaran serapan apa pagi ni. Siapa lagi? Kalau bukan Eli Iskandar. Assalamualaikum, Eli. Abang Eli, Abang Long. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kalian sihat di studio? Berceloteh. Kan? Boleh ke hari ni bertiga saya di luar lah tapi? Itulah kebiasaannya kalau hari Isnin Memang Eli ada kat sini. Eli yang kat sini. Kan? Macam mana keadaan kat sana hari ni? Makan apa? Sarapan tu, Eli? Macam mana? Sarapan apa pagi ni kat sana? Di mana tu? Sebenarnya hari ini kita nak buat tinjauan di sekitar kawasan Taman Tun Dr. Ismail. Baik. Dan secara spesifiknya saya berada di Jalan Tun Muhammad Fuad 3. Ini satu kira kawasan komersial Taman Tun lah yang menyaksikan banyak premis perniagaan, institusi perbankan dan sebagainya. Dan kalau bukan dalam fasa pandemik PKP ni, kawasan ini pagi akan sesak dan banyak perniagaan food truck di sebelah pagi dan juga waktu-waktu yang lain. Tapi disebabkan PKP ni kan mungkin ramai yang makan di rumah ataupun mengambil keputusan untuk membuat tempahan secara penghantaran. Ini antara segelintir yang datang masih lagi beratur untuk mendapatkan makanan. Jadi salah satu yang menjadi tarikan di Taman Tun ni ialah nasi lemak tanglin. Yang kalau anda semua tahu tentang sejarah sejak 1948 nasi lemak tanglin ini memang sangat-sangat popular di kawasan di Kuala Lumpur dan kita ada satu cawangan kecil di food truck di sini. Jadi inilah suasananya sangat tenang walaupun hari Isnin tidak ada kehingaran langsung. Barangkali sebahagian daripada kita yang tinggal di Taman Tun ini, saya cakap kita sebab saya pun orang Taman Tun bekerja dari rumah. Jadi saya berkesempatan untuk bertanyakan dalam kalangan pembeli ini. Mereka ni bukan dari sini, ada yang dari Seputih, ada yang dari Selayang dan datang kerana bekerja di salah satu bangunan di sekitar Taman Tun ini. Sofia dan juga Fazli. Jadi Eli sebagai orang kata dalam kejiranan itu memang Eli duduk di sana kan. Jadi berbanding dengan sebelum ini, adakah sangat berbeza kesesakannya di TTDI pagi ini ke bagaimana? Sangat berbeza. Kalau kita ikutkan tempat parkiran kereta di tepi jalan ni, kalau sebelah pagi, kalau sebelum pukul 7 tu memang ada. Tapi selepas pukul 7 memang berebut-rebut lah. Tapi hari ni saya boleh pilih nak letak kereta di sini ke, di sana ke, di sini ke. Saya siap buat U-turn, patah balik. Boleh letak kereta boleh, di mana-mana. Jadi itu keseronokannya. Tapi bila kita cuma tak dapat rasa aktiviti hari bekerja itulah di sini sangat kan, memandangkan kita berada dalam fasa PKP kan. Tapi kalau kejap pun. Okey. Saya nak sembang sikit dengan ini. Boleh puan? Okey. Jadi baru saja lepas beli nasi lemak ni. Saya sempat berbual tadi sekejap dengan Puan Zahara ya. Berapa lama dah bekerja di Taman Tun? 4 tahun lebih lah. 4 tahun. Okey. Difahamkan kalau bukan PKP nasi lemak tadi ni memang orang beratur panjang ya? Ya. Jadi kalau macam tu memang tak belilah? Tengoklah kalau pada queue, kalau ramai taklah saya tak singgah. Okay. Apa istimewanya dalam banyak? Sebab sekarang ni mungkin PKP, food truck tak berbanyak. Jadi kenapa dipilih juga nasi lemak tanglin ni? Sebab pagi tak banyak pilihan lah. Kalau petang tu banyak. Memang sepanjang jalan ni ada. Okay. Pagi agak lengang sikit lah kan? Okay. Dan walaupun kata tak banyak pilihan, banyak juga restoran kan? Ada. Restoran macam mamak, bistro tu kan. So tak sangatlah kot. Kadang-kadang tu macam roti canai tu boleh lah. Kalau saya boleh tanyalah, dalam seminggu berapa kali beli nasi lemak di sini? Satu sebab laluan nak pergi kerja, senang sini berhenti. Lalu sini. Lepas tu yang kedua yang ada kedai Kelantan dekat hujung tu, itu pun selalu juga. Memang dua tu je lah. Kadang bistro 3 tu je lah sini keliling. Jadi nampak tak perbezaan antara perniagaan sebelah pagi ni sebelum PKP dengan semasa?
kat hujung sana ada makcik tu jual nasi lemak. Dah tak ada dah, tak buka kedai lah. Tak banyak lah kira. Bekerja, bergerak dari rumah sekarang rumah di mana? Di Selayang. Bergerak dari rumah ke sini semasa PKP ni bagaimana? Adakah Jalan memang clear. Senang pergi kerja. Tidak masuk setengah jam jugalah. Ni macam 15 minit dah sampai lah. okey, jadi dah ada perubahan jadual perjalanan sikit lah sekarang ni. Ya. Keluar buat sikit lah. Okey. Apa lagi kelainan yang dapat dilihat di kawasan sekitar Taman Tun ini sepanjang PKP ni? Cuma sebelah petang lah. Dulu petang tak ada orang jual kan. Sekarang ni banyak macam pasar malam lah keliling sini. Baik. Ni nak pergi kerja ni? Masa tengah hari pun dah start lah. Kalau nak beli untuk tengah hari pun dah ada. Okey, baik. Selamat bekerja ya. Ya, ni nasi lemak apa? Sotong? Selamat paru. Paru. Oh, pagi-pagi makan paru. Okey. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum. Hati-hati. Ya, itulah dia. Jadi boleh dikatakan yang membeli di sini adalah mereka yang tinggal di tempat lain, bekerja di kawasan ini. Dan kalau diikutkan, sebab kalau saya melihat beberapa review, Sofia dan juga Fazli, kalau ikut nasi lemak tangni ni harganya tidak berubah berselang tahun. Dan kalau dilihat harga tu masih lagi tertera di bawah. Kalau nasi lemak kosong saja harga dia masih lagi RM2. Ya, Eli, RM2 saja. Eli, pergilah sana. Nak Jadi kalau tengok tambah lauk apa paru pagi ni? Nak minta bungkuskan ke office. Nak tengok lauk dulu boleh? Tak apa. Nak tengok boleh, tapi saya tak boleh berdekat lah. Kita tunjuk dari jauh sikit. Okey, Sebab okey. penjarakan sosial memang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Betul. Kan? Anda dapat lihat. Saya tak tahu lah sebelum ni ada ramai, atau bukanlah ramai, tapi dalam 5-6 orang beratur. Mungkin sebab bila nampak kamera kru ni, orang ramai jadi segan untuk beratur di sini. Yang beratur tu bukan kru Okey, nampak? Ya? Yang beratur tu bukan kru Yang kita. beratur ni salah seorang daripada kita punya. Ya. Okey, mari saya tinjau dari kejauhan sikitlah, tak nak mengganggu operasi perniagaan ini. Ada sotong, ada ayam goreng, ada telur, ada paru. Jadi kira meriah jugalah lauk yang ada di sini. Nak kirim ke? Nak. Termasuk dengan kru semua 15 bungkus, Eli. Alamak, saya kena bagi tahu dengan penerbit lokasi nak 15 bungkus. Tolong Okey, sampaikan baik. pesanan kami. Baiklah. InsyaAllah. Okey, matahari pun dah nak naik. Ya. Kita ada satu lagi lokasi untuk kita berlintas langsung. Okey. Kita nak bercerita tentang satu tempat menjadi tumpuan warga Taman Tun ini, iaitu di pasar Taman Tun Dr. Ismail. Ya. Dalam kira-kira 500 meter dari sinilah, sebelah sana. Cuma ialah sejak pandemik berlaku ini, banyak situasi yang menggusarkan, antara lain di bulan Mei yang lalu, ia terpaksa ditutup kerana ada kes COVID-19. Jadi kita nak tahu bagaimana proses sanitasi ataupun proses memastikan pasar itu selamat untuk dikunjungi dan aktiviti berjual beli dapat dilakukan dengan selamat dilakukan, dan kami akan bawakan bagaimana proses sanitasi dibuat nanti, insya-Allah. Okey, baik. Nantilah kita akan bersama dengan Eli nanti. Nanti Eli akan pergi ke pasar pula kan. Okey, baik. Terima kasih Eli, tapi jangan lupa nasi lemak tetap nasi lemak. Okay. Saya nak jual paket. Oh, tu paket. InsyaAllah. Okey. Terima kasih, Eli. Nanti kita akan hubungi Eli semula ya. Okey, baik. Terima kasih Eli. Okey, itulah dia kan meninjau keadaan semasa ni. Dari dulu semasa kan memang beza, memang agak beza, tapi kita raikanlah masih ada perniagaan yang diteruskan walaupun di kala pandemik ini, walaupun agak kurang pelanggan tetapi dia tetap berjuang. Ya. Nasi lemak tetap nasi lemak Tetap. dengan lauk-lauknya, ayam, paru, kerang apa semua. Tapi berbezanya, kita lihat mereka yang nak membeli nasi lemak, penjarakan sosial, menjaga fizikal mereka itu kan. Agak jauh juga kalau sebelum ni mungkin kita kalau ada penjarakan fizikal pun mungkin 1 meter pun tadi lebih kurang 2 meter ke tadi kan. Ya, menunjukkan orang kita ni dah biasalah, dah tahu nak buat apa, dah tahu jaga sendiri. Jadi itu sesuatu yang boleh dibanggakan. Teruskan usaha kita walaupun kes yang sangat tinggi semalam, kita harapkan agar dengan disiplin seperti ini dapat dikurangkan lagi satu hari nanti. Ya, kalau Baik. kita berkenaan dengan yang membanggakan, nak relate apa yang Sofia kata, memang kita membanggakan sekarang ini kita punya proses untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PICK. Ya. Sekarang ini antara yang paling laju lah, antara yang terlaju jugalah dekat dunia kan. Apabila kita dapat mencatatkan lebih kurang 16.9 juta dos untuk mereka yang dapat melengkapkan dos pertama dan juga dos kedua kan. Dan kita memang target kita adalah lebih kurang 500,000 kan. Kalau sebelum ni 300, 400, kita target 500,000, dan kalau maintain lah, kalau kekal 500,000 ni setiap hari kan, saya rasa kita boleh mencapai imuniti kelompok ni tak sampai hujung tahun lah kan. Betul. Tak? Jadi jangan kita pertikaikan, jangan kita mempersoalkan vaksinasi itu walaupun anda fikir macam okey, kita tak perlu ke vaksin, tetapi kalau kita mempunyai satu orang kata perisai itu, kita dapat menyelamatkan orang yang kita sayangi, keluarga kita daripada
dijangkiti. Jangan fikir diri sendiri tetapi fikir orang yang kita sayangi. Itu yang paling penting sekali. Betul. Dan seiring dengan vaksinasi ini, kita nak wawarkan kepada anda semua, Nestle Vaccination Program, iaitu Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Ya, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk membantu barisan hadapan kita demi untuk menjaga kebaikan keluarga kita dan juga negara kita yang tercinta. Daftarlah sekarang di aplikasi MySejahtera. Ayuh kita bersama-sama untuk kita hentikan wabak ini. Jom kita saksikan pinggisan ini. Ya. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Dah lengkap 2 vaksin, dia kena buat macam ni. Wow, macam saya lah. Awak lah. Okey, tapi kalau cakap berkenaan dengan vaksinasi ini, minggu ini adalah minggu yang dinanti-nantikan oleh mereka, termasuk saya dah, yang dah pun melengkapkan 2 dos vaksin. Di mana dalam minggu ini, PM kita akan umumkan, ataupun menerusi TPM kita lah, akan umumkan antara kelonggaran-kelonggaran lah yang diberikan kepada mereka yang telah pun melengkapkan 2 dos vaksinasi ini. Kalau sebelum ini, mungkin di antara kita yang macam anti-vaksin apa semua, kan? Saya rasa macam mereka mungkin mereka ni terkebelakang sikit lah kan. Andai kata kalau mereka ni tidak menerima vaksin. Sebab mereka ni mungkin tidak dapat melakukan apa-apa sedikit kelonggaran yang diberikan. Tapi apapun, tentang keputusan vaksinasi ini, seperti biasalah, kita bukan mewajibkan. Kan, ikut dada, tanya selera. Tapi kalau ikutkan pandangan ramai pihak sekarang ini, untuk proses vaksinasi ini, semakin lama, semakin ramai yang dah pun mendaftar. Betul. Kami harapkan agar tujuan vaksinasi itu bukan disebabkan kelonggaran semata-mata lah. So, tentunya walaupun dilonggarkan, ini adalah pilihan kita sama ada untuk bergerak bebas, walaupun diberi kebenaran, ataupun kekal menjaga disiplin untuk memastikan kita semua terlindung satu hari nanti. Itu yang paling penting. Kita belum kebal lagi Belum lagi. Bukannya ada orang ada 2 dos vaksin boleh pergi ke mana-mana saja, tak payah pakai PPE apa semua kan. Okey, jangan Okey, kita nak berhenti berehat. Kejap lagi kita nak bercakap berkenaan dengan bully cyber ni. Tak sabar lagi nak cakap pasal benda ni sebab benda ni memang relate dengan masyarakat kita. Okey, pastikan anda kekal bersama dengan saya dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Masih bersama kami, Fazli dan Sofia menemani anda pagi ini, dan kita akan memasuki topik pertama kita, iaitu bully cyber, penyakit sosial yang masih wujud. So, tentunya bila cakap tentang bully cyber ni bukan topik yang baru, Afai. Tapi hakikatnya kita tahu bila ada bully cyber itu pastinya ada mangsa dan ini boleh menjurus kepada penyakit mental. Betul. Itulah dia, kita takutlah kita akan berada dalam keadaan yang depresi kan. Sebab kita lihat ada artis-artis di negara-negara, bukan negara Malaysia lah kan, negara-negara luar, contohnya macam dekat Korea Selatan. Betul. Ramai dah sebenarnya kan artis-artis ni yang rasa macam tertekan dan sebagainya, mereka akhirnya bertindak untuk membunuh diri disebabkan bully cyber ni lah. Kita tak naklah benda ni menular di kalangan masyarakat kita. Tapi apapun, Sofia, kita nak lihat dulu. Ini pandangan orang ramai berkaitan dengan tajuk kita, bully cyber, penyakit sosial yang masih lagi wujud. Teknologi terutama dalam penggunaan dunia cyber menjadi medium utama perhubungan antara satu sama lain pada masa kini. Ruangan internet tanpa sepadan digunakan untuk mengenali kehidupan orang lain yang berbeza latar belakang, berkongsi pengalaman dan bertukar pendapat tanpa batasan. Namun kebebasan itu turut mengundang kepada beberapa isu sosial. Antaranya ialah penyalahgunaan dunia maya seperti bully cyber. Bully cyber sama seperti bully fizikal, namun ianya terjadi secara dalam talian. Identiti si pembuli bermungkinan dikenali ataupun tidak. Ia memberi kesan negatif kepada mangsa buli seperti kemurungan, lemah semangat, hilang keyakinan dan takut untuk berhadapan dengan masyarakat. Punca bully cyber misalnya nak mendapatkan perhatian atau sengaja nak menunjukkan individu ini dapat menguasai individu yang lain. Daripada situ, dia berhasrat untuk membawa orang lain untuk menerima dan menegakkan pendapat si pembuli cyber ini supaya dia dapat menjatuhkan sesiapa sahaja yang menjadi mangsa. Bagi saya, senang. Bully cyber ni semua tahu, semuanya fake account. So, dalam penyelesaian ni satu je. Semua sosial media yang ada kat Malaysia ni, kenalah, harus, wajib perketatkan kalau orang tu nak buat akaun baru.
Sebab kalau bagi saya, orang yang fake account ni dia berani, dia nak post apa-apa, dia maki hamun orang suka hati dia je. Sebab orang tak tahu identiti dia siapa. Orang nak cari dia pun susah. Sebenarnya dia berbalik pada sikap masyarakat tu sendiri. Kalau masyarakat ni jenis tak perisa apa, tak ni apa check tak mana, main hentam. Tengok khabar ni sikit, main hentam. Itulah jadi bully cyber. Jenis main serbu tak pakai helmet ni, tu pening kepala. Itulah, ubah sikap tu dulu. Ubah sikap tu dulu. Netizen ni kalau kita tak berhati-hati kan, kita melemparkan kata-kata, kita menaip dengan mudahnya mengikut hawa nafsu, sampai kita tak sedar boleh menjatuhkan kehidupan seseorang. Itu yang paling misalnya kurangnya empati di kalangan kita, sehingga kita yang menjadi pembuli ni kadang-kadang kita tak sedar. Betul. Memang kita tak sedar lah apabila kita melempiaskan kemarahan pun sama juga kan dekat media sosial dan sebagainya. Tapi boleh tak anda kata kalau kita ni nak tulis apa-apa sebarang komen ke, kritikan ke dekat seseorang kan, individu ke, sesiapa saja. Cuba anda bayangkan, anda komen itu adalah yang anda komen itu terdiri pada keluarga kita. Anak kita ke, saudara mara kita ke, mak ayah kita ke, keluarga terdekat kan. Jadi apabila anda komen macam tu, bagaimana perasaan-perasaan keluarga itu? Dan saya rasa orang yang macam ni kan, yang bully cyber apa semua ni, saya rasa macam dia ni ada satu macam penyakit mental jugalah kan. Macam mental mereka tak berapa seimbang sangat kan. Ataupun mereka rasa macam apabila mereka tak komen, mereka rasa macam tak boleh. Nak kena komen baru mereka puas hati. Apa yang di sebalik pemikiran seorang pembuli cyber, kita akan perincikan. Kita bersama dengan Dr. Ahmad Rostam Mat Zain, pakar psikiatri Hospital Sultanah Bahiyah, dan juga rakan artis kita Amira Othman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah sihat, Sofia. Ya, sebelum kita nak bersama dengan Amira, kita nak bersama dengan doktor lah sebagai permulaan mukadimahnya. Doktor, kenapa agaknya bully cyber ni masih lagi wujud dan perkara ini sebenarnya dah pun berterusan bertahun-tahun lamanya. Walaupun kerajaan dah pun mempergiatkan usaha untuk menangani masalah ini, akta-aktanya pun telah pun dikeluarkan kan untuk mencari pesalah dan sebagainya. Tapi bully cyber ni masih tetap berlaku. Adakah ianya boleh kita kategorikan sebagai salah satu daripada mungkin masalah mental di kalangan mereka ini? Silakan doktor. Okey, baik. Terima kasih kepada Fazli dan Sofia. Yang pertama sekali, adakah pembuli cyber adalah seorang mereka-mereka yang mengalami isu kesihatan mental? Memang ada kebenarannya kerana mereka-mereka yang melakukan bully cyber ni sebenarnya mereka mengalami satu ialah isu berkaitan dengan personaliti mereka. Sama ada mereka ni sejenis individu yang mempunyai dipanggil sebagai ciri-ciri narsisistik ataupun mereka-mereka yang mempunyai ciri-ciri sosiopat ataupun antisosial. Pada masa yang sama juga, mereka-mereka yang melakukan bully cyber ni sebenarnya ada isu dengan ketidakyakinan diri sendiri. Mereka ni rasa macam dipanggil low self-esteem. Jadi, satu-satunya cara untuk mereka rasa bagus, kuat, hebat dan sebagainya ialah dengan cara membuli orang di atas talian. Sebab membuli orang di atas talian ni tidak ada muka, tidak ada wajah dan orang tak tahu pun. Walaupun kita ada letak muka kita itu kan, ataupun avatar kita kat situ, tetapi ia bukanlah realiti sebenar. Jadi mereka rasa selamat dan juga mereka rasa kuat apabila melakukannya di atas talian. Sebab itulah ia berterusan, Sofia, Azli. Okey. Baik, kita nak petik apa yang doktor kata sebelum ini. Tetapi nak tanyakan dululah kepada Amira. Amira sendiri sebagai seorang mangsa bully cyber ini, mungkin Amira nak ceritakan sedikit sebanyak bagaimana pengalamannya. Apakah yang mencetuskan pergolakan di media sosial itu? Kongsikan sikit, Amira. Okey, dulu Mira rasa macam kadang-kadang mungkin ada konten-konten yang kadang-kadang ada orang create untuk diborakkan ataupun diberi ruang lah untuk mereka bergaduh, berbalah dan sebagainya. Tapi ada satu ketika saya dimasukkan ke hospital kerana overworkout, saya rasa itu sesuatu yang tidak saya rancang ataupun sesuatu di luar kawalan saya kan. Tapi saya masih dimarah, dikutuk, diberi siap macam cakap kau ni kau makan pil sebab kau makan pil kurus kan sebenarnya, tapi kau guna ayat overworkout sampai masuk hospital, sampai efek kidney dan sebagainya. Saya ketika itu bangun pun tak boleh, saya solat pun baring. Jadi ketika itulah saya rasa macam saya tak faham lah, kadang-kadang netizen ni perkara yang kita tak boleh kawal kan benda tu kan, tapi masih lagi mereka pilih untuk marah, maki, gunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya. So secara tak langsung dia kacau juga mental saya kan, sebab saya tengah sakit tapi saya kena lagi macam tu. Tapi kalau saya layan, saya akan terus jadi orang yang
yelah, yang sedih, yang demotivated dan sebagainya. Jadi saya pilih untuk ignore je lah. Okay. Amira ni seorang yang kata dikategorikan yang kuat lah. Kuat jiwanya. Boleh tahan dengan kecaman dan sebagainya. Dan berbalik kepada doktor. Doktor ada sebutkan ada setengah mereka yang melakukan perkara seperti ini, mereka ada masalah sendiri dan cuba untuk mencari keyakinan. Tetapi kita sebagai human ataupun manusia biasa ni, secara naturalnya, secara semula jadi, kita mempunyai empathy. Tidakkah kita ada empathy bila kita menggunakan media sosial ni, doktor? Ya. Sebab itulah Sofia, sebab bila bercakap tentang cyber psychology atau psikologi cyber ni, dia berlainan dengan bila mana kita berdepan dengan orang yang kita bercakap itu. Sebab kita tak nampak orang itu depan mata. Kita tak nampak bagaimanakah reaksi orang itu apabila kita maki dia ataupun kita cerca dia ataupun kita sindir dia dan sebagainya dekat atas talian. Dan kita tak tahu impact dia, kita tak sedar sebenarnya, walaupun kita tahu bahawa kita perkara itu akan kekal sampai bila-bila, tetapi kita tak sedar sebenarnya impact sosial ataupun impact kepada emosi dan psikologi orang itu di ketika itu. Kalau macam contohnya kan, kalau kita tengok komen-komen di media dan sebagainya kan, kita rasa macam kalau kita berdepan dengan orang tersebut, kebarangkalian besarnya kita tak akan sebut perkataan-perkataan tersebut, perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam talian tu. Sebab kita tak nampak orang tersebut, itu yang mengakibatkan mereka rasa macam mereka okey, selamat, seronok dan sebagainya. Terutama apabila ada orang like pula, ada orang tambah dan sebagainya. Dan ini akan mewujudkan apa yang kita panggil sebagai herd mentality, di mana dia dah buat, jadi aku boleh buat juga. Seronoknya, aku pun boleh join juga. Dia akan macam menjemput lebih ramai mereka-mereka yang mempunyai pemikiran dan juga isu yang sama. Terutama sekali bagi mereka-mereka yang memang ada macam contoh dalam kes Nadia tadi kan, orang tu sebenarnya ada elemen of jealousy kan, dia rasa macam cemburu tengok Nadia kurus, tengok dia orang cantik dan sebagainya kan. Jadi dia rasa macam mesti ada something wrong, kenapa Nadia kurus dan Nadia cantik, mesti dia makan pil ke dan sebagainya. Dan persoalan-persoalan yang macam seolah-olah perkataan-perkataan yang nampak cemburu itu mewujudkan kita panggil sebagai rantaian komen-komen yang lain yang juga akan memperkecilkan atau membesar-besarkan situasi tersebut walaupun dia tidak benar. Ya, ianya macam menambahkan keseronokan lah kan apabila kita punya komen ke status kita itu mendapat perhatian ramai, kan ramai-ramai yang sokong kita, itu rasa macam herd mentality. Wow, selalu kita nak herd immunity, bukan kita nak herd immunity kan. Lain betul ni. Okey, tapi doktor, saya nak mungkin sebelum saya tanya Amira, saya tanya doktor sikitlah kan. Mereka-mereka ni yang ada cyber psychology ni ataupun bully cyber ni, adakah mereka sebelum ini, contohnya masa sekolah, mungkin mereka ini menjadi mangsa buli ke, ataupun mereka ini pernah menjadi mangsa buli sekolah ke, tempat kerja ke. Jadi itu menyebabkan mereka ni rasa macam apa salahnya kalau beliau diri sendiri pula melakukan perkara yang sama kepada individu lain, doktor? Okey, itu ada kebarangkalian yang besar juga Tapi umumnya mereka-mereka yang membuli ni sebenarnya adalah mereka-mereka yang sama yang melakukan bully di sekolah dan sebagainya. Sebab di sekolah mereka melakukan bully emosi, bully fizikal ataupun bully secara lisan dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya menterjemahkan keupayaan mereka untuk membuli di laman sosial pula. Sebab kalau di dunia nyata mereka ada keberanian, di laman sosial lebih lagi mereka berani. Pada masa yang sama juga ada mereka-mereka yang pernah dibuli di alam nyata. Sekarang ini mereka rasa macam aku perlu lakukan sesuatu untuk diri aku juga. Aku pun nak aku nak bagi orang rasa apa yang aku rasa. Jadi aku nak buat bagaimana perasaannya kepada orang lain. Jadi sebab itu mereka mula melakukannya di atas talian, terutama bagi mereka yang tidak ada keyakinan diri apabila berdepan dengan masyarakat ataupun dalam lingkungan sosial mereka. Dan orang-orang begini kadang-kadang ni kebanyakan masanya mereka menggunakan avatar-avatar ataupun gambar-gambar yang bukan gambar benar pun, gambar betul pun. Jadi guna gambar katak lah, gambar monyet dan sebagainya. Dan kemudian mereka mengutuk orang menggunakan gambar katak, gambar monyet tu lah. Sebab itu je cara untuk mereka rasa macam I'm very good, saya besar, saya hebat, saya boleh buat apa-apa dari situ. Nadia dia sedih. Nampak macam dia dah macam so-called koyak dan sebagainya. Itu mendatangkan keseronokan kepada mereka. Sebab itulah cara untuk mereka seolah-olah meningkatkan rasa apa kita panggil diri itu dengan walaupun cara yang salah, tetapi itu saja cara yang mereka boleh lakukan dalam konteks mereka. Seakan-akan orang kita netizen ni suka tengok orang lain koyak kan, doktor. Tapi saya tanyakan kepada Amira. Okey, Amira sebagai seorang artis, seorang yang suka bersenam dan sebagainya, menjadi orang kata satu inspirasi bagi orang ramai di media sosial. Apabila diserang sebegitu rupa di media sosial, ia sedikit sebanyak boleh memberikan kesan kepada image dan integriti kita. Jadi bila berlakunya seperti itu, adakah Amira ada perasaan macam nak melawan balik, nak melenting, ataupun rasa macam depres ataupun murung disebabkan diperlakukan sebegitu rupa, Amira?
Okey, Mira sebenarnya kena perkara-perkara ni since Mira join industri 2013 kan. Jadi kita dah mengalami perkara-perkara seperti ini. Banyak sangat komen-komen netizen yang kadang-kadang yelah kita nak buat semua orang suka kita mustahil kan. Jadi mungkin ada di antara mereka yang tidak suka dan sebagainya. Jadi sebenarnya dulu ketika awal-awal dulu saya pernah pilih untuk argue. Tapi saya bila saya fikir balik, bila saya argue sebenarnya yang stres adalah saya kan. Jadi lama-lama saya pilih untuk tidak argue kepada mereka ini atau saya pilih untuk block sahaja kerana saya tak nak ada environment yang negatif. Bila dia bergaduh dekat komen-komen tu lagilah macam-macam kan. Jadi sebenarnya memanglah kita ni manusia kan, tipulah tak ada masa kita terasa dan sebagainya. Tapi saya pilih untuk tidak mengambil yelah yang negatif, yang kita rasa macam terlalu negatif. Ada benda yang mungkin kita boleh improve kan, tapi yang saya rasa menjatuhkan saya akan pilih untuk ignore dan tidak layan, dan saya pilih untuk luahkan perkara ini kepada keluarga saya untuk saya dapat orang kata support lah. Jadi saya tak stres seorang-seorang. So saya taklah buat perkara-perkara yang mudaratkan saya. Betul. Saya setujulah kalau mereka yang berada dalam situasi Amira ni, mereka harus melampiaskan ataupun memperkatakan sesuatu kepada ahli keluarga terdekat. Jangan kita simpan seorang-seorang saja. Kadang daripada ahli keluarga terdekat tu, mereka ada opinion mereka yang tersendiri. Barulah kita boleh dapat macam-macam idea. Nak tanya kepada doktor lah. Doktor, tadi Amira ada kata apabila Amira dah pun menerima segala komen kan, kritikan dan sebagainya, Amira kata last kali block je, senang. Jadi adakah itu tindakan yang betul bagi setiap individu yang terkena kritikan tersebut? Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga antara kesan lain yang dialami oleh mereka ini yang menjadi mangsa buli cyber ini, doktor. Okey, baik Fazli. So apa yang Amira buat tu sebenarnya sangat bagus kan. Yang terbaik saya rasa kan. Yang pertama sekali ialah kita orang-orang ini perlukan perhatian. Jadi jangan bagi perhatian kepada mereka. Blok mereka, jangan komen langsung, biarkan dia orang macam kering kontang kat situ, biar dia orang kat tepi kat situ kan. Itu adalah cara yang terbaik. Yang seterusnya Amira ada juga bercakap tentang kita kena share dengan seseorang yang kita sayang, family dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang ramai di kalangan terutama remaja tidak lakukan. Mereka pendam sendiri, diam sendiri dan sebagainya. Sebab jika dibiarkan, cyberbully ni akan mengakibatkan isu-isu keselamatan yang lebih serius. Macam tadi pada peringkat awal tadi kita ada sebut tentang artis-artis Korea yang melakukan perbuatan bunuh diri dan sebagainya diakibatkan oleh cyberbully. Ini boleh berlaku juga kepada mana-mana individu di seluruh dunia. Isu kesihatan mental seperti kemurungan, anxiety, masalah-masalah panik, trauma juga boleh berlaku kepada mereka-mereka yang mengalami cyberbully ini kerana kita tahu bahawa ia mendatangkan banyak impak negatif kepada individu tersebut. Dia akan menjatuhkan maruah orang tersebut. Dia akan mendatangkan fitnah yang tidak perlu. Dia akan mendatangkan salah faham yang banyak dan sebagainya. Dan dia juga mendatangkan perasaan kebencian kepada orang yang menjadi mangsa buli. Sedangkan mereka sebenarnya mangsa. Jadi, impak kesihatan mental ni, orang yang membuli tak nampak. Dan kita kadang-kadang tak nampak juga. Kadang-kadang netizen kan umumnya tak membuli secara direct. Tetapi dengan share juga, itu adalah satu perbuatan pembuli. Sebab share komen-komen yang negatif adalah satu bentuk bully juga dalam konteks cyberbullying. Ya. Itu perspektifnya kan, kita sebenarnya tak nampak walaupun kita makan popcorn duduk di tepi tidak berkata apa-apa, tapi kalau kita berdiam diri dan membiarkan perkara seperti ini berlaku, kita juga adalah sebahagian daripada masalah itu. Okey, akhir sekali lah mungkin pada Amira, kata-kata akhir untuk semua untuk mengekalkan diri supaya kuat walaupun berdepan dengan ancaman ataupun kecaman di media sosial, apa yang boleh disampaikan Amira? Okey, yang pertama sekali kepada netizen yang suka buat cyberbully ni, janganlah, kalau boleh lah, memang kena tolonglah, hentikan ia kerana kita ni bercakap pasal orang, kita tak tahu in future kalau Allah nak bagi jadi kat kita, dia akan jadi kat kita. Kalau tak jadi kat kita, kat anak cucu cicit kita tak tahu kan. Jadi setiap kali kita nak bercakap, kita fikir dahulu, dan kepada yang kena, pilihlah untuk tidak melayan, ignore, block, buat apa sahaja yang tidak memudaratkan anda. Dan yang paling penting, macam saya pilih untuk berborak, bercakap kepada parents saya, sebab saya percaya ada ramai, kalau ada 1,000 orang suka kita, ada satu yang tak suka, kenapa kita nak kena concern dekat yang satu ni kan? Jadi sayanglah diri anda, sayang kehidupan anda, jangan fikir-fikir sangat apa netizen cakap ni, yang penting kita tahu apa yang kita buat. Ya, betul. Okey, doktor sendiri mungkin doktor boleh bagi tahu saranan kepada pembuli dan juga yang dibuli. Mungkin boleh bagi sikit tips. Silakan. Okey. Ya. Okey, baik. Okey.
So kepada pembuli saya rasa macam anda mungkin kurang kasih sayang, mungkin kurangkan perhatian kan. Jadi anda perlukan dapatkan perhatian dan kasih sayang daripada orang yang betul. Jangan kita buli orang di atas dunia cyber hanya kerana kita perlukan perhatian yang tidak penting pun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk yang kena buli, anda betul, bukan anda salah. Anda adalah di kedudukan yang betul dan apa sahaja anda lakukan untuk menghentikan perbuatan itu adalah betul. Termasuklah berkongsi dengan orang-orang yang tersayang, termasuklah report kepada SKMM, termasuklah blog mereka, termasuklah tidak layan mereka. Itu semua adalah tindakan yang betul. Yang ketiga adalah untuk mereka yang mengetahui sesiapa menjadi mangsa buli cyber, bantu orang-orang tersebut. Kawan-kawan kita yang kena buli cyber, bantu mereka, tanya mereka, are you okay or not? Apa yang saya boleh tolong awak, apa yang saya boleh tolong nak cerita dengan saya dan sebagainya. Tolong mereka. Itu adalah benda-benda yang kita kena buat sebagai seorang mangsa buli ataupun yang mengetahui seseorang yang lain kena buli. Okey, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Rostam Mat Zain, pakar psikiatri Hospital Sultanah Bahiyah dan juga Amir Othman sudi meletakkan satu fokus yang baguslah untuk kita tahu menangani macam mana nak melayan pembuli-pembuli cyber ini. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih Amira. Terima kasih. Kekal kuat. Stay safe. Okey, dan diharapkan apa perkongsian yang Amira berikan tadi, saya rasa ramai mungkin boleh mencontohi Amira lah, contohnya di kalangan selebriti artis kan. Tapi itulah dia yang saya rasa yang paling mujarab sekali, doktor pun setuju, block saja. Bila block saja memang masalah saya rasa takkan settle. Sebab kadang yang pembuli ni pandai. Bila block satu akaun, dia create another account dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya kalau kita ada masalah sebegini, kita laporkan kepada SKMM, okey, untuk kita melaporkan segala benda-benda macam inilah, buli cyber dan sebagainya. Dan kita juga ada talian Nur sebenarnya. Betul. Dikongsikan. Kita talian Nur, tentunya ini boleh membantu anda juga. Disebutkan tadi kalau kita block untuk menjaga kestabilan emosi kita, tetapi kalau tak stabil juga, kita ada siapa untuk bertutur, berkongsi, kita boleh hubungi talian ini yang pastinya boleh mendengar segala permasalahan anda untuk mencari apakah solusi untuk menenangkan jiwa kita. Betul. Jangan terlampau jangan terlampau memikirkanlah kecaman semua ini kerana tentunya kehidupan kita jauh lebih besar maksudnya daripada kecaman netizen ini. Ini taliannya. Betul. Untuk talian bebas tol Nur ni, okey, anda boleh hubungi 15999. Bukan saja anda ada mengalami depresi dan sebagainya. Anda kata kalau kita ada masalah, contohlah kalau kita ni minta selisih lah kan, ada anak luar nikah dan sebagainya, kita tak tahu anak tu nak dibuat bagaimana, hubungi saja talian tersebut. Dan kalau ada kes penderaan dan sebagainya, hubungi saja talian kasih itu. Okey, ataupun talian Nur 15999. Okey, kita akan berehat seketika. Jumpa lagi di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Di awalnya tadi kita bersama dengan Ellie kan. Ellie kan ada dekat sekitar Taman Tun Dr. Ismail di KL. Awalnya tadi Ellie nak bersarapan pagi kan. Di belakangnya ada orang jual nasi lemak dan sebagainya. Tapi sekarang ini difahamkan Ellie dah pun sampai di Pasar Awam di TTDI dan dengan ceritanya dekat sana akan mereka adakan proses sanitasi. Okey, tapi untuk waktu ini Ellie kata sekarang sedang melakukan aktiviti untuk bancuhan sanitasi tersebut. Untuk waktu ini jom kita terus saja bersama dengan Ellie di Pasar Awam TTDI. Jadi silakan Ellie. Okey, kembali pentas langsung di Taman Tun Dr. Ismail dan secara khususnya saya berada di kawasan Memunggah di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail, pasar yang ikonik. Dan hari ini lengang sikit sebab hari ini sebenarnya ditutup untuk proses pembersihan ataupun sanitasi. Jadi apa yang anda dapat saksikan sekarang ini adalah persiapan bancuhan bahan-bahan yang digunakan untuk pembersihan hari ini yang membabitkan seramai 12 kaki tangan keseluruhannya. Jadi akan diagihkan mengikut tingkat dan juga tugas masing-masing. Jadi kita nak fahami lebih lanjut dalam masa beberapa minit ni. Saya nak bersama dengan Cik Zahir, pengarah SW Kod Wilayah Persekutuan ya. Cik Zahir, okey, kalau boleh dapat kongsikan secara sekali lalu dari segi persiapan ini. Okey, terima kasih Ellie. Pagi ni kita akan ada satu operasi sanitasi lah di Pasar TTDI. So sebelum memulakan operasi sanitasi ni, pekerja akan dikumpulkan dan diambil kedatangan, cek suhu dan sebagainya. Kita mematuhi SOP dan mereka ni akan melakukan persediaan dengan penyediaan cair seperti ini. So kita gunakan Clorox ataupun Dettol dan nisbahnya adalah 1:9, maknanya 10 liter lah. Jadi akan dibancuh dan diletak dalam peralatan lah, spray ataupun seperti inilah tank ni. Jadi ada dua satu jenis yang besar dan satu lagi botol yang lebih kecil. Betul.
So kedua-dua ni 12 pekerja tu akan mengambil tempat masing-masing lah sebelum memulakan sanitasi mengikut tempat-tempat yang ditentukan. Jadi dari segi pengagihan tempat ni macam mana? Sebab lah ada yang menggunakan perkakas yang lebih besar, yang lebih kecil ni pun ada juga. Jadi bagaimana dia agihkan? Untuk tank yang seperti ini, kita akan fokuskan ke lantai dan juga dinding, tempat yang lebih besar lah area dia. Dan manakala untuk spray macam ni, kita akan fokus pada tempat yang kerap disentuh oleh orang awam seperti railing tangga, meja dan sebagainya. Jadi lebih bertumpulah kaedah sanitasi itu dan sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan kepercayaan orang awam lah untuk hadir di premis awam seperti ini. Baik, jadi hari Isnin, setiap hari Isnin dilakukan proses ini? Sebab sebenarnya proses sanitasi ini untuk hari Isnin ni sebab pasar ni ditutup, jadi lebih mudah untuk dijalankan awal pagi. Tapi sebenarnya proses pembersihan sanitasi seperti ini kita lakukan setiap hari selepas operasi pasar ditutup lebih kurang pukul 3 macam tu. Jadi mostly kerja-kerja sanitasi ini dilakukan setiap hari sebenarnya. Jadi setiap hari lakukan proses sanitasi, tapi hari ini sebab ditutup, jadi dapat dibuat dengan lebih menyeluruh lah ya untuk meyakinkan pengunjung yang datang untuk beli belas ni. Cik Zahid, terima kasih banyak, selamat menjalankan tugas. 12 orang akan digerakkan ke dalam bangunan ini untuk menjalankan tugas. Lepas ini kita akan tunjuk gambaran bagaimana mereka lakukan. Yang besar ni untuk lantai juga dinding, yang kecil tu untuk tempat-tempat yang dipegang oleh orang awam kebanyakannya. Okey, kembali ke Sri Pentas. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ellie yang kini berada di Pasar Besar TTDI Kuala Lumpur di mana mereka akan melakukan proses sanitasi di Pasar Besar tersebut. Nanti kita akan bersama dengan Ellie semula untuk kita nak lihatlah gambaran yang lebih jelas bagaimanakah proses sanitasi dilakukan di sana. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan kempen kutipan dana Kompleks Surau Al-Mujahidin. Ini bagi anda semua yang ingin menginfakkan wang anda untuk pembinaan surau ini, inilah masanya. Tapi untuk waktu ini, jom kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Pelaburan yang Allah SWT sendiri janji yang kita akan kaya di dunia dan kaya di akhirat ialah bersedekah. Ayuh berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi sekarang. InsyaAllah, pahala dan rezeki yang mencurah-curah menanti kita. Ayuh sama-sama kita hulurkanlah sedikit wang kita ni untuk pembinaan surau tersebut. InsyaAllah lah kita punya pahala itu akan mekar selamanya. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan perkara itu. Kita terus saja bersama dengan Ustaz Hassan Adli, Wakil Kompleks Pembangunan Mujahidin. Assalamualaikum Ustaz Hassan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz? Dengar tak suara saya? Gambaran visual saya dah nampak ada Ustaz. Dengar Ustaz? Dengar. Okey, dengar Alhamdulillah. Baik Ustaz, tanpa berlegah banyak masa lagi, sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang dana pembangunan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton MSI yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih Tuan Fazli kita. Baik, bila kita sebut tentang dana pembangunan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, surau ini letaknya di Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi ya. Sebenarnya surau ini dah diluaskan pada tahun 2008. Cuma memandangkan sekarang ni jumlah penduduk yang semakin bertambah, kemudian kita pun boleh kata majoriti kita adalah muslimin ya, orang Islam kita, maka kita merasakan perlu untuk kita meluaskan lagi, membina satu kompleks Surau Al-Mujahidin yang mana perbelanjaannya keseluruhannya 19 juta ringgit. Ya, 7 juta adalah untuk kita beli tanah, 12 juta lagi adalah untuk kita membangunkan Kompleks Surau Al-Mujahidin. Yang memandangkan masyarakat di Taman Desa Surada ni taklah semuanya kaya kan. Jadi kita nak mewar-warkan kebaikan ini pada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita membina masjid, kita bina rumah Allah Ta'ala sebagai saham akhirat kita, itu sebagai mukaddimahnya insya-Allah. Ya, insya-Allah. Itu ada kita memerlukan 19 juta ya Ustaz. Jadi kita pecahan kita 7 juta untuk tanah dan 12 juta untuk kerja-kerja pembinaan. Okey. Jadi bercakap berkenaan dengan nilai 19 juta tu, kita nak tahulah agaknya sekarang ini berapakah jumlah dana yang telah pun terkumpul, dan juga kita nak tahulah juga kan antara lain yang mana mungkin anda kata kalau mereka ini mendermakan wang ini, kalau kita lihat mungkin jutaan
ringgit. Kita nak tahulah agaknya pengisian-pengisiannya apakah yang ada nanti di dalam kompleks surau tersebut, Ustaz. Okey, baik, terima kasih. Baik, sekarang ni untuk makluman semua, kutipan kita setakat ni baru kita dapat sebanyak 2 juta ringgit. Baru 2 juta tuan-tuan dan puan. Kita masih lagi memerlukan sebanyak 17 juta lagi. Ya, maksudnya baru 10% je kita dapat kutip. Kita perlukan lagi 90% lagi dana untuk kita menyiapkan kompleks rumah Allah Ta'ala ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila siapnya surah Al-Mujahidin ini nanti, insya-Allah kita akan melihat banyak fasiliti yang lengkap, keselesaan untuk jemaah, iaitu kita boleh memuatkan seramai 2,000 jemaah dalam satu masa. Ya. Kemudian kita ada kelas kafa, kita ada bilik kuliah, kita ada bilik tidur musafir, kita ada bilik untuk kelengkapan untuk mandi jenazah, ada pejabat surau, pejabat komuniti, ataupun mudah sedang kita cakap sebagai satu one-stop center untuk masyarakat Islam di Taman Desa Surada nanti dan berdekatan dengannya. Itu sedikit sebanyak orang kata apa yang akan berlaku nanti bila siap surau ni, insya-Allah. InsyaAllah. Banyak tu sebenarnya kan kemudahan fasiliti yang ada. Bukan sahaja jemaah-jemaah yang solat dekat sana dalam keadaan selesa, 2,000 jemaah dalam satu masa tu kan sangat-sangat selesa dekat sana. Okey. Kita tahu ialah kadang-kadang kita ni yang nak mendermakan wang kita ni secara hakikinya kita tahulah kan untuk nak kutip derma ni adalah untuk pembinaan surau dan dalam masa sama juga untuk kita kumpul pahala dan untuk kita ni dimurahkan rezeki kemudian insya-Allah kan. Jadi sebagai balasannya mungkin boleh terangkan kelebihan dan fadilat infak terutamanya kita ni dalam bulan Zulhijjah ni kan Ustaz? Ya. Allah, sebenarnya kita bulan Zulhijjah ni kalau dalam Al-Quran menyebutkan sebagai bulan haram. Bulan haram ni kata-kata antara bulan yang mulia selain pada bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Zulhijjah ni adalah bulan terakhir pada tahun ini, 1442 Hijrah. Maknanya kita nak masuk tahun baru, 1443 Hijrah. Jadi cantik kalau boleh kita nak hujung tahun Islam ini, kita memperbanyakkan apa saja amal ibadat termasuklah infak kita. Sebagai orang kata nak tutup buku tahun ni, biarlah cantik sikit kan. Kita sebab tu kita nak pulun supaya kita banyak memberi. Sebenarnya tak akan rugi orang yang memberi. Nabi SAW bersabda, "Mana qasad sadaqatum min mal." Takkan berkurang pun sedikit harta kamu daripada sedekah yang kamu berikan. Dan menariknya saya nak kongsikan pada pagi ni sidang penonton sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Boleh buka Quran semak balik surah Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tengok ni gambaran yang Allah Taala bagi tahu. Ini orang yang menyesal. Bila mana Allah kata infaklah rezeki kamu, apa yang Allah Taala bagi pada kamu, keluarkanlah sedikit, infaklah untuk aku, infaklah untuk agama Allah, ya. Sebelum datangnya ajal kamu. Sebab apa Allah Ta'ala sebut? Bila kita mati nanti, nanti kita akan kata pada Allah, ya Allah, kalau boleh panjangkan sikit lagi umur aku, delay lah sikit, ya Allah. Sebab apa? Fa'asaddaqa. Sebab aku terlupa, aku terlepas peluang untuk menginfak, untuk berinfak. Jadi tolonglah ya Allah. Nampak? Kita rasa duka cita Jadi sebab tu bagilah sebelum kita terlambat, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimanakah caranya untuk kita ni yang nak sumbangkan dana dalam pembinaan kompleks surau ini secara ringkas ni Ustaz, silakan. Okey, baik untuk penonton sekalian, kalau ada kamera handphone tu ambil gambar ataupun tengok di Facebook boleh screenshot kita ada nombor akaun yang tertera di skrin. Jadi untuk maklumat lanjut tuan-tuan nak menginfak, boleh terus pergi ke website kami di www.komplexmujahidin.com. Dekat situ boleh tengok detail kutipan dan sebagainya. Ataupun boleh terus hubungi Haji Ahmad, pengurusi Kompleks Surau Al-Mujahidin, iaitu di talian 01924000499 01924000499 Haji Ahmad, pengurusi kita. Ataupun boleh terus pergi ke akaun Maybank kami, ada akaun yang tertera dekat situ insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jadi marilah sama-sama untuk kita sumbangkan sedikit wang infak kita tu kepada kompleks surau ini. Baik, terima kasih Ustaz. Insya-Allah sama-sama kita doakan agar pembinaan surau ini dipudahkan nanti insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Insya-Allah, amin. Okey, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, alhamdulillah kita telah bersama dengan Ustaz Hassan Adli, Wakil Kompleks Pembangunan Mujahidin. Okey, sekarang ini wang dana yang terkumpul 2 juta, jadi mereka memerlukan lebih kurang dalam 17 juta lagi. Kiranya 90% lagi kan. Jadi anda ini yang mana nak berderma tu silakanlah, sebab nanti pahala ataupun rezeki kita tu akan mencurah-curah, insya-Allah. Amin. Baik, Sofia. Ya. Kita nak bercakap berkenaan dengan statistik COVID-19 ni. Semalam rekod baru kan? Rekod baru yang menggemparkan bukan saya dengan awak saja, tapi seluruh rakyat Malaysia. 17,045 kes baru COVID-19 dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 di negara kini mencecah 1,013,438 kes. Ini menjadi kebimbangan. So, tentunya kita tak pernah menjangkakan angka tinggi seperti ini. Dan setakat ini Selangor mencatatkan bilangan kes tertinggi dengan 8,500 kes dilaporkan, disusuli dengan Kuala Lumpur dengan 2,045 kes. Inilah hakikatnya, Fad. Kita masih dalam perjuangan yang jauh lagi saya rasa. Betul. Tapi kita harapnya dengan usaha semualah untuk memastikan keselamatan kita, sama ada tanggungjawab kita sebagai rakyat ataupun sebagai frontliners ataupun sebagai pemimpin, kita perlu memastikan keseimbangan ini dapat diteruskan. Bercakap berkenaan komitmen kita Afad, kita difahamkan hari ini, kita difahamkan mempunyai satu gerakan harta doktor kontrak yang dijangka 11 pagi ini, sejumlah 25,000 jangkaan doktor kontrak yang ingin menunjukkan perasaan mereka untuk memastikan permintaan mereka didengari lah sebenarnya. Betul. Dan kalau kita lihat juga menerusi akaun rasmi Tan Sri Dr. Noor Hisham pun semalam, beliau memang turut mengingatkan agar anda semua untuk mengenai sumpah ikrar Hipokratik ini antara lain tidak memudaratkan lagi masyarakat. Okey, dan kita lihat dekat sini juga antara yang lain ikrar yang telah pun dilafazkan sebelum berkhidmat, iaitu pertama sekali tidak akan menyakiti atau memberi ketidakadilan kepada para pesakit kita. Betul. Jadi ini yang diusulkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri untuk merayu ke semua doktor-doktor, sekiranya anda menonton atau anda mengenali seorang doktor kontrak yang ingin menyertai pergerakan ini, untuk tidak meneruskan hasrat itu, agar kita tidak mengabaikan pesakit dengan melakukan mogok yang boleh menjejaskan ratusan nyawa serta kerjaya sendiri. Betul. Kita melihat angka yang sangat tinggi, kita tak boleh melihatlah sedikit perasaan mempersoalkan kerjaya kita, sedangkan inilah nyawa manusia yang kita taruhkan sebenarnya. Okey, betul. Jadi kita kalau boleh itu janganlah untuk kita sertai kan pimpinan-pimpinan sebegini rupa. Baik, kita lihat di akhbar-akhbar tempatan pada hari ini apa yang dibuatkan. Kita ada BH, Metro dan juga NST. Saya nak mulakan dengan BH hari ini. Ianya berkisarkan tentang sesi parlimen yang telah pun diteruskan kembali, sebab ramailah di antara kita termasuk Dulia Mahmulia yang di-Pertuan Agong pun pada bulan Januari tempoh hari pun menyeru agar sesi sidang parlimen ini diteruskan, dan alhamdulillah hari ini akan bermulalah persidangan khas Dewan Rakyat selama 5 hari, bermula hari ini 26, 27, 28, 29 serta 2 Ogos, manakala persidangan Dewan Negara ditetapkan pada 3 hingga 5 Ogos. Dan sudah pastinya ia membolehkan Pelan Pemulihan Negara PPN dan juga pelaksanaan Ordinan Darurat 2021 dibahas oleh ahli Dewan Rakyat untuk kali ini. Masa yang mencukupi diberikan untuk setiap ahli parlimen, dan tentunya diminta untuk bergilir untuk masuk Dewan. Kami harapkan agar tujuan sebenarlah untuk memastikan kita dapat membendung, mencari satu strategi pemulihan daripada segi ekonomi dan juga pemulihan COVID-19 ini dapat diletakkan sebagai keutamaan dalam sidang parlimen kali ini. Betul. Inilah masanya untuk ahli-ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara melontarkan seberapa banyak idea-idea yang mungkin kan. Sebab sebelum ini mungkin kita tak ada sesi parlimen, agak mungkin susah untuk kita nak melontarkan idea. Kalau sebelum ini mungkin mereka jadikan platform media sosial kan. Tapi kalau platform media sosial tu tidak ada bantu-bantuan daripada rakan-rakan yang lain kan. Jadi apabila dibuat sesi parlimen ini, akan ada satu jawapan yang khusus untuk membantu mengekang penularan pandemik ini. Okey, kita lihat di Metro. Harian Metro, kita teruskan di sini dalam cengkaman virus dengan pelbagai versi Perintah Kawalan Pergerakan dan hampir 17 juta dos vaksin disuntik. Malaysia terus bergelut pada ketika ini untuk mengawal penularan COVID-19. Tak kala rakyat makin resah, pakar berpendapat
jangkitan akan berterusan untuk tempoh 2 hingga 3 bulan lagi. Jadi ini yang menjadi kerisauan pada masa yang sama. Ya, kita melihat sistem kesihatan di tahap yang sangat-sangat kritikal. Kami harapkan agar kita teruskan berdoa, teruskan melakukan usaha kita untuk membendung segala ancaman ini terhadap sesama diri kita sendiri. Ini yang kita risaukan sebab sebelum ini mungkin kita tidak beranggapan Malaysia akan seperti negara-negara luar yang boleh mencapai angka 1 juta, tetapi ianya telah pun dibuktikan semalam apabila dah pun mencapai lebih 1 juta kes dalam masa setahun lebih ni kan. Ya. Okey, di NST pula. Dan juga di NST Papa di halaman utama juga satu gambaran yang sama, tahap kritikal ya bagi pakar ataupun frontliners kita, barisan hadapan kita. Somber milestone with the daily COVID-19 numbers surging past 17,000 cumulative cases, breaching the 1 million mark and almost 1,000 in ICUs yesterday. Questions are raised whether or not it is prudent to ease restrictions now, even for those who are already fully vaccinated. Persoalan yang sangat besar di sini, walaupun kita mempunyai golongan yang tinggi mendapat 2 dos vaksinasi, adakah satu pergerakan ataupun satu keputusan yang bagus untuk membenarkan sedikit kelonggaran? Itu yang menjadi kerisauan kerana walaupun kita dah orang kata fully vaccinated tiada perisai sepenuhnya sekiranya imuniti berkelompok itu belum dicapai lagi. Itu saya tak nak nanti kerajaan mengamalkan sistem try and error. Ya. Kan. Saya rasa kita dah puas dah sebenarnya try and error ni kan. Apabila kita melonggarkan suatu SOP, tiba-tiba kes naik, ketatkan balik semula kan. Betul. Kalau boleh, kalau yang untuk 2 dos vaksin ni, kalau boleh itu kita dah satu pusat yang baru kita dah fikir akan datang tu bagaimana kan. Betul. Supaya kita tidak terjadi seperti negara-negara contohnya Singapura kan. Okey, baik, kita nak bersama Ellie kembali. Betul, kita bersama dengan Ellie kembali untuk melihat apakah lintas langsung berada di sana untuk proses sanitasi di Pasar Besar TTDI. Silakan Ellie Iskandar. Ya, silakan Ellie. Baik, terima kasih Sri Pentas. Kembali bersama saya lintas langsung dari Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail, dan ini keadaannya di bahagian atas tempat aktiviti perniagaan dilakukan. Cuma hari Isnin seperti disebutkan ditutup kepada orang awam, jadi tiada perniagaan dilakukan, dan beginilah proses sanitasi dilakukan oleh 12 petugas. Jadi antara lain melakukan pembersihan di kawasan-kawasan tertentu, dan kalau dikongsikan tadi yang memegang botol kecil tu di botol spray itu akan membuat pembersihan di kawasan-kawasan yang sering disentuh oleh sama ada orang awam ataupun mereka yang bekerja di sini. Jadi ini antara ruang yang perlu dibersihkan dengan begitu teliti, dan yang menggunakan perkasan besar itu melaksanakan tugas membersihkan lantai dan juga dinding. Jadi ini proses dilakukan dikatakan setiap hari selepas pasar ditutup, tetapi pada hari Isnin lebih ditelitikan. Okey, saya nak bersama dengan Dr. Umi Ahmad, Pengarah Kesihatan dan Alam Sekitar Dewan Bandar Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ali. Terima kasih banyak sudi membawa kami kemari untuk menunjukkan bagaimana proses pembersihan dilakukan untuk meyakinkan lagi orang ramai untuk datang ketika pasar dibuka. Jadi sejauh mana doktor melihat proses pembersihan dilakukan di tempat yang sangat penting seperti ini? Ya, saya rasa memang kita berpuas hatilah sebab di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ni, di bawah pasar-pasar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kita memang menutup 1 hari keseluruhan pasar supaya dapat dibuat pembersihan penuh, sanitasi penuh kepada pasar. Memang kita buat setiap hari. Selepas pasar berhenti beroperasi, mungkin dalam pukul 2 petang, pekerja-pekerja alam flora akan mula melakukan sanitasi atau penyakuman ni di kawasan pasar. Tetapi mungkin coverage dia tidaklah begitu 100%. Tetapi apabila kita tutup 1 hari seminggu, terutama sekali setiap hari Isnin, kecuali di Pasar Borong Kuala Lumpur, hanya hari Ahad. Jadi kita dapat pastikanlah coverage tu dapat dibuat dengan selengkapnya lah, insya-Allah. Kita lihat dengan adanya SW Corp dalam menjalankan proses ni, SOP yang dilakukan ini juga penting ya dalam melakukan operasi pembersihan. SOP dalam kalangan petugas juga penting. Jadi bagaimana doktor melihat segala yang dilakukan ini perlu ada pematuhan SOP yang ketat? Ya, perlu ada SOP yang ketat sebab chemical yang kita pakai ini juga akan memberi kesan kepada pekerja itu sendiri. Ya, sebab tu kita kena pastikan mereka memakai pelitup muka, memakai apron. Jadi kurang-kurangnya percikan tu tidak akan memberi bahaya kepada pekerja itu sendiri. Jadi pekerja-pekerja ni penting. Tanpa mereka, siapalah kita, apalah gunanya benda ni tidak dapat dibuat jika tiada mereka. Jadi keselamatan pekerjaan kepada mereka tu perlu dititik beratkan. Jadi dengan memakai PPE ni, kita sekurang-kurangnya menjaminlah mengurangkan risiko
bahaya bahan kimia ni kepada mereka. Sebab mereka berurusan terus dengan bahan kimia. Ya. Kita bercakap tentang tiga pihak sebenarnya, pihak peniaga, pihak yang datang berkunjung untuk beli belah dan juga pihak yang melaksanakan tugas-tugas pembersihan. Jadi semua ini penting. Semua ini adalah mereka yang perlu menjaga dan dijaga juga. Okey, jadi kita harapkan proses ini akan menambahkan keyakinan kepada orang ramai. Walaupun kes meningkat, kita masih lagi berupaya untuk mengawal keadaan dari segi SOP dan juga pembersihan ini. Doktor, sedikitlah saya nak dapatkan pandangan doktor. Hari ini kan hari yang sangat dirisaukan oleh rakyat, terutamanya bila dengar tentang hartal doktor kontrak ini. Jadi barangkali ada pesanan sedikit kepada mereka yang terbabit ini, silakan. Okey, terlebih dahulu saya bercakap sebagai seorang pegawai perubatan jugalah. Pengalaman sebagai pegawai perubatan mendidik saya mengenai pengorbanan. Jadi sebagai doktor kontrak, mereka banyak juga berkorban kepada diri mereka sendiri. Mereka terdedah kepada risiko-risiko, walaupun dengan PPE kita kata tadi, tetapi masih ada juga risiko kepada mereka. Mereka juga berkorban kepada keluarga, pada sahabat, kehidupan sosial mereka. Jadi kita kena lihatlah kepentingan mereka ni kepada dunia perubatan di saat-saat tertekan ni. Jadi penting juga melihat pengorbanan yang telah mereka lakukan. Hargai pengorbanan yang dilakukan juga ya. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Kita doakan dipermudahkan segala urusan menjalankan tugas ini, doktor. Ya, dan selamat jalankan tugas kepada pihak DBKL secara amnya di keadaan yang begitu kritikal sekarang ni. Dr. Umi Ahmad, pengarah kesihatan dan juga alam sekitar DBKL. Okey, jadi inilah gambarannya. Pastinya di kawasan lain juga dilakukan perkara yang sama, aktiviti pembersihan, dan kita harapkan bukan hanya kita bergantung kepada petugas semata-mata, tetapi kita juga menjaga SOP dan juga kawalan kendiri. Kalau tak perlu keluar, tak perlulah keluar, ya. Pastikan kita dapat membantu sama-sama melandaikan. Jadi bukan menghangatkan lagi situasi dengan meningkatkan angka kes COVID-19 harian ini. Sekian dahulu daripada saya. Jadi ini keadaannya dan kita harapkan yang terbaik selepas ini. Kembali ke studio bersama dengan Fazli dan juga Sofia, silakan. Okey, baik. Terima kasih Eli Iskandar. Langsung dari Pasar Besar di TTDI KL untuk kita lihat proses sanitasi yang telah pun dijalankan dekat sana. Dan kalau sebelum ini mungkin saya beranggapan lah mereka ni tutup hari Isnin untuk mereka melakukan proses sanitasi itu hari Isnin saja. Tapi ternyata mereka melakukan setiap hari. Tetapi hari ini tumpuan diberikan menyeluruh lah. Jadi sebab apa? Sebab penjual, peniaga tidak berniaga hari ini. Jadi mereka ambil kesempatan untuk lakukan proses sanitasi secara menyeluruh. Saya sukakan juga yang Ali Iskandar sempat bertanya kepada doktor tadi berkenaan dengan perspektif yang perlu dilihat dari semua aspek lah tentang penjagaan doktor ketika era pandemik yang sangat getir ini. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya khabar dari Olimpik Tokyo 2020, kita akan bersama dengan Menteri Belia dan Sukan segalanya di Malaysia hari ini. Okey, baik, kembali lagi di Malaysia hari ini. Seperti mana yang Sofia katakan, kita nak lihat ataupun nak dengarkan perkabaran berita dari negara matahari terbit Jepun. Sudah pastinya kita nak tahulah agaknya perkembangan terkini atlet kita yang bertanding. Dan difahamkan semalam ada 10 atlet termasuk pegawai dan juga Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican pun bersama-sama dengan atlet untuk terbang ke Jepun bagi mengetahui dengan lebih dekat lagi lah perkembangan atlet kita dekat sana. Walaupun dalam kesibukan berada di sana untuk memberikan semangat untuk atlet kita. Tentunya Datuk Seri sendiri sempat untuk bersama kita pagi ini. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar Sofia? Alhamdulillah sihat. Saya ingat nak tanya Sofia aja tadi. Baik, terima kasih Datuk Seri meluangkan masa walaupun sibuk baru semalam tiba di Tokyo ya. Mungkin nak kongsikan sedikit apa yang dipantau oleh Datuk Seri sendiri berkenaan dengan situasi semasa atlet kita, kontingen kita. Adakah mereka okey setakat ini dengan inilah kita difahamkan ada kes positif dengan tekanannya. Jadi bagaimana persediaan ataupun persiapan mereka setakat ini Datuk Seri? Alhamdulillah semalam saya selamat sampai bersama dengan 5 atlet boleh dikatakan yang terakhir lah. Kerana Kelly Tan akan sampai daripada US pada 29 Mac. Bersama saya semalam adalah Azizul Hasniawang, Syah Juhong dan juga Habwi dan juga Azrin daripada atletik bersama dengan 14 pegawai. Memang kami melalui protokol safety dan security yang agak ketat, mengambil masa sekitar lebih kurang 40 ke sejam. Dan tentunya menjadi itu yang pertama yang perlu diberikan perhatian kepada semua yang
saya pun dimaklumkan di perkampungan Olimpik ataupun Game Village sudah terdapat 100 kes positif. Ya. Yang membaru 13 atlet setakat semalam. Namun kebanyakan yang kesan ataupun jangkit ini adalah dengan kereta almost 76 saja. Dan demikian juga ada dua perlawanan yang dibatalkan bola tanpa partai yang dilakukan Czech Republic terpaksa dibatalkan kerana salah seorang daripada pemain terjangkit. Baik. Itulah penekanan untuk kalangan atlet kita untuk sentiasa berada dalam selamat dan safe. Ini adalah suatu amat diperagakan. Kita tak naklah mana atlet kita ternafik daripada untuk mereka terjangkit dengan jangkit positif. Dan saya percaya untuk kesihatan mental dan fizikal para atlet kita dah pun bersiap sedia sebelum berlepas kan dari Malaysia apabila dah sampai kat sana. Tambahan-tambahan pula ada kes kan Datuk Seri. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat apabila Datuk Seri dah sampai di Tokyo, Jepun. Jadi saya pasti Datuk Seri pun dah pun mengetahui prestasi atlet yang bersaing semalam. Dan antara yang lain semalam yang bersaing Farah Ann kan, atlet pelayaran dan juga camp badminton. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat sekarang ini dalam beberapa hari prestasi atlet Malaysia? Alhamdulillah, semalam 4 daripada 10 atlet yang pasti saya tak berkesempatan untuk semua. Saya maklumkan kata tersekat di airport. Ya. Saya tak pasal pada video. Alhamdulillah kebanyakan mereka telah mempamerkan aksi yang baik. N pun walaupun tidak melayakkan dan sebagaimana beliau meletakkan milestone tertentu. Tapi aksi daripada Syakrin terutamanya pelayaran yang hari ini berada kedudukan 11 ranking setelah 2 perlumbaan masih habis kurang lagi 8 perlumbaan. Itu adalah perkembangan dan permulaan yang bagi saya amat baik. Dan tidak terkecuali adalah aksi badminton. Walaupun kita lihat Puan Min dan juga Ying dan juga Eng Sun tewas. Ya. Tapi Fazli, kalau Fazli lihat betul-betul telah mempamerkan kesukuhan, sangat juang hingga ke titik akhir. They fought till the last rock. Ya, setuju. Jadi especially pasangan campuran, bergu campuran, Goh Ying dan juga Eng Sun. Bukan mudah. Mereka 5 tahun dahulu mereka merupakan silver medalist tahun 2016 di Rio. Namun untuk ambil tempoh 5 tahun untuk memutuskan untuk kembali ke Sukan Olimpik yang berikutnya adalah satu keputusan yang bukanlah mudah. Dan walaupun ramai yang mengatakan bahawa keputusan itu agak di luar tekaan, tapi secara peribadi saya melihat pasangan bergu Jerman tentang pasangan Jepun a day before that. Dan mereka memberi, pasangan China. Mereka memberi tentangan yang cukup hebat. Malahan kita sampai ke Deuce pada September dan pada September hanya menang secara marginal. Betul. Saya telah menjangkakan bahawa Goh Ying dengan Chang Peng Sun akan menemui kesukaran dalam bertemu. Apapun saya mengharapkan sokongan-dukungan padu berterusan daripada rakyat Malaysia kepada keseluruhan bagi pejuang-pejuang kita, wira dan wirawati kita yang akan membawa cabaran negara, cabaran jalur gemilang di Tokyo. Itu yang kita doakan, Datuk Seri. Bagi persediaan atlet kita, berdasarkan pemantauan Datuk Seri untuk hari ini, 26 Julai, kita difahamkan ada pelayaran laser lelaki dan perempuan dan juga bergu badminton bagi lelaki juga. Jadi kita difahamkan mereka juga mempunyai prestasi yang sangat tinggi di Malaysia, nombor 1 pasukan bergu lelaki. Apakah pandangan dan juga prediction daripada Datuk Seri sendiri? Ya, hari ini yang akan menjadi tarikan dan tumpuan utama pasangan double kita, ataupun pasangan berkuti Aaron dengan Sui yang akan bertemu dengan pasangan daripada Indonesia. Ya. Dia adalah pasangan kedua dunia dan mempunyai rekod yang memanglah tinggi, tetapi dia tidak mustahil kerana yang paling penting pada perlawanan yang akhir sekali. Kemenangan Aaron dengan Sui pada pasangan bergu daripada Korea telah membuka laluan untuk mereka mara ke suku akhir. Mereka belum menang dengan pasangan daripada Kanada pada perlawanan yang terakhir.
Namun kalau mereka menang dalam pada perlawanan hari ini, ia akan menjadikan mereka berada pada top notch ataupun berada pada ranking pada kumpulan pilihan yang lebih. Secara congakkan saya menjangkakan Allah pasangan daripada Aaron Wuyi ini akan pergi ke pusingan seterusnya untuk dua hari. Ya, insyaAllah lah kita berjaya untuk dapatkan kita punya sasaran lah untuk 3 pingat sekurang-kurangnya kan. 1 pingat emas. Kita pun agak cemburu juga Datuk Seri. Sebab apa? Thailand dah dapat emas dah taekwondo kan. Kita pun nak juga 1 emas kan. Okey, Datuk Seri, mungkin sebagai perakhirannya mungkin boleh kongsikan tentang harapan Datuk Seri sendiri dan juga mungkin boleh komen sikit tentang acara pembukaan yang dibuat di Jepun Jumaat tempoh hari. Silakan Datuk Seri. Sebetulnya acara pembukaan saya masih lagi berada di tanah air. Saya pun menonton ke TV. Dan cuma ketika tiba saya dimaklumkan bahawa sambutan dia adalah sambutan yang amat sederhana. Kata pembarisan dan kalangan atlet seluruh negara, seluruh dunia ini pun membabitkan separuh daripada keseluruhan. Seluruh atlet yang akan bertanding dalam 11 ke 12 kru, tapi yang berhadap itu dikatakan hanya 6,000. Dan tidak ada pertunjukan-pertunjukan yang selain daripada drone show. Kerana ia adalah amat sederhana. Namun semangat juang atlet-atlet yang bertanding alhamdulillah berada pada keadaan yang amat baik. Macam Jing Eng pun lupa saya sebut. Salah seorang daripada perenang kita telah memecahkan rekod kebangsaan. Ya, betul. Seorang daripada pencapaian yang saya amat gembira. Dan pada hari ini, kalau daripada 30 dan Sofia 30 atlet yang berjuang di bumi Tokyo ni, saya katakan bahawa 2 atlet kita telah pun menamatkan cabaran. Itulah Farah N. Hati dan juga Jeremiah Lu. Saya nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua mereka telah melakukan yang terbaik untuk negara. Farah N juga begitu. Betul. Hanya kurang 1.3 mata untuk menyamai rekod beliau di World Championship. Jeremiah Lu mendapat melalui reallocation. Beliau hanya tahu dapat nak pergi ke Tokyo ni bulan 6. Tak sempat nak berlatih dan tidak ada penyertaan di peringkat kejohanan di luar. Tetapi penyertaan pertama anak muda ini memberi pengalaman yang cukup berharga dan mudah-mudahan akan digunakan untuk memperbaiki dalam penyertaan yang akan datang. Fazli dan Sofia. Itu yang kita doakan agar kontingen kita tentunya memberikan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang agak berbeza. Nombor baru tiada penonton tetapi kita harapkan semangat mereka akan terus terbakar selepas ini untuk mengibarkan bendera kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Amerika, Nana Amerika dan Menteri Belia dan Sukan kita kerana sudi meluangkan masa. Semoga boleh berhubungan kita di MHI untuk memberikan perkembangan yang seterusnya. Betul. Doakan kami. Ya, insyaAllah. Amin. Amin. Datuk Seri, stay safe kat sana dengan atlet semua. Okey? Baik. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri. Itulah dia kan, kita kat sini bersemangat tapi kita tentunya kena fikirkan juga keadaan mereka. Semoga mereka tak terlampau tertekan lah dan masih boleh perform di sana. Betul. Saya nak relatekan apa yang Datuk Seri katakan tadi. Walaupun kita punya pasangan bergu campuran kalah kan, kita tajuk kita hari ini bully cyber kan. Datuk Lee Chow Wei pun ada menyeru agar kita tidak membuat cyberbully ke atas 2 pasangan ini. Kan, apabila kita kalah, jangan kita hentam. Kita terus memberikan sokongan sebenarnya untuk atlet kita dan insyaAllah sasaran 3 pingat tu akan kita dapat apabila Jijo, The Pocket Rocketman, Datuk Azrul Hasinawa akan memulakan untuk acara tracknya, badminton dan juga untuk acara terjun pun akan mulakan nanti. Ini antara acara yang kita nantikan. Kita tunggu dan nantikan bagaimana performance persembahan mereka. Tapi bercakap tentang persembahan di acara sukan, kita melihat dulu persembahan ini yang bersama dengan Aman Nasim. Okey, jom kita saksikan. Ada cinta yang ku temukan, ada rasa luar biasa menghapuskan semua kenangan, lukiskan kisahnya baru. Ku telah jatuh cinta lagi, tak sendiri lagi, temukan
selalu di sampingmu, setia untuk selamanya. Jatuh cinta lagi, tak sendiri lagi, temukan yang terbaik. Ku telah jatuh cinta lagi denganmu kekasih. Ku yakin di hati kaulah cinta terakhir. Okey. Tadi kan Aman Nasim, judul Cinta Terakhir. Itu dia lagu Aman Nasim. Ya. Cinta Terakhir. Okey, kita terus saja nak bersama dengan Aman Nasim. Assalamualaikum Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Ada kat Tokyo ke? Berenang ke? Berenang. Okey. Aman, kita tanyakanlah ini pertaruhan terbaru ya, lagu Cinta Terakhir. Ceritakan sikit dan kita difahamkan ini juga taruhan yang akan harapannya untuk memasuki pasaran Indonesia juga ya. Wow. Ya, betul. Okey, lagu ni saya hasilkan bersama dengan Bambino. Okey, Bambino adalah yang pernah buat lagu Jodoh Pasti Bertemu bersama Afgan. Komposer ni. So, jadi saya kompos bersama dengan dia dan juga lirik bersama dengan dia. Lagu ni kita buat sebenarnya pada tahun 2019, penghujung tahun 2019. Sepatutnya rilis pada tahun 2020 sebenarnya. Tapi sebabkan pandemik di waktu itu, so jadi kita rilis pada tahun ni lah. Sebab saya rasa nak hold lagi pun dah lama dah saya rasa kan. So biar kita rilis je lah semua benda tu. Macam mana boleh lakukan kolaborasi bersama-sama dengan artis international ni? Nak tahu juga macam kisah dia tu. Kita ada good connection juga dengan a few label dekat sana. Dengan ada kawan-kawan komposer kita dekat sana. So kita minta dengan diorang, kita berjumpa, kita meeting sebelum ni kan, pada tahun 2019. Sebab dengan niat saya untuk saya try untuk market sana. Market sana, kita nak cuba dengan market sana dengan komposer. Kita berkolaborasi lagu kita untuk market sana lah sebenarnya. Setakat ni dah memasuki market sana ke atau masih dalam percubaan lagi? Okey, sekarang ni saya baru nak riliskan muzik video saya sebenarnya di sana. Okey. Kemudian baru kita akan buat segala promotion di sana. Dan sekarang ni kita baru rilis dekat Malaysia. Rilis kat sini sebab kita ada masuk OST untuk drama di TV3. Kisah Cinta Rumi ya? Ya, Kisah Cinta Rumi. Alhamdulillah. Kalau antara lagu kalau lagu dah jadi OST ni kan, saya percaya lah akan meletup insya-Allah Aman. Kan? Insya-Allah. Amin. Okay. Aman, yalah, Aman dah berada, kata orang dah satu langkah lah berada di pasaran Indonesia lah kan untuk waktu sekarang ni. Apa yang Aman boleh lihat perbandingan market Indonesia dan market Malaysia? Adakah market Malaysia sebenarnya agak jauh ketinggalan berbanding dengan industri-industri di Indonesia, Aman? Pada saya penerimaan orang-orang di sana. Maksudnya okey, diorang ada dangdut, diorang ada sebab peminat diorang pada saya nombor satu memang dangdut lagi. Kedua adalah pop ballad. Dan ketiga yang lain lah, benda yang contoh jazz. Even peminat jazz kat sana pun sangat besar, luas benda tu kan. Macam kita mungkin penerimaan jazz agak sedikit kecil benda tu. So tapi kalau untuk di sana muzik jazz sebab penduduk orang ramai, penduduk orang ada 232 juta. So untuk diorang nak memilih lagu genre apa tu semua, even kalau kita lihat
untuk YouTube viewers saja pun, even kalau untuk dapatkan 50 juta ataupun 80 juta viewers, itu benda yang simple. Benda yang mudah untuk diorang sebab penduduk diorang ramai. Itu macam kita mungkin agak limited lah ya. Limited sikit untuk benda tu. Kita harapkan yang terbaik untuk Ahmad Nasim. Kita minta maaf lah, ending credit dah keluar semua. Tapi kita yang terbaik untuk memasuki Indonesia dan juga Malaysia dengan baiknya. Harapan yang pendek kita harapkan. Ahmad? Ya. Silakan. Sorry, tak dengar. Sorry. Harapan Aman, secara ringkas yang Aman. Silakan harapan untuk lagu ini. Semoga anda semua mengikuti lagu-lagu saya. Dan semoga anda support lagu saya Malaysia dan Indonesia. InsyaAllah. Doakan saya. Okey, baik. Terima kasih Aman. Stay safe. All the best. Okey, itu dia Aman. Ya, kita dah sampai ke penghujung rancangan dan sebagai untuk menutup tirai kita pada hari ini, tapi sebelum kita nak tutup tirai, esok yang menarik akan kami bawakan adalah untuk mengenang nasib industri perhotelan akan kita bincangkan bagaimana mereka menghadapi pandemik ini, adakah boleh survive atau tidak. Okey, sebagai menutup tirai MHI pada hari ini, kita nak bawakan pertunjukan berteknologi tinggi dengan menerbangkan ribuan drone yang berada di udara ketika acara pembukaan Olimpik tempoh hari. Bayangkan Sofia, ada 1,824 drone yang berbentuk formasi seperti logo Olimpik dan bumi ini. Cukup cantik. Kita akhiri siaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe.